Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu sekali lagi dalam channel Cinta Kebenaran. Kali ini mari kita dengar dan menyimak definisi sahabat menurut Dr. Rozemi. Siapa itu sahabat Nabi SAW? Nak jadi sahabat Nabi ni kena ada 3 syarat. Apa syaratnya? Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Ibn Hajar kata walau takhallalat bainahuma riddah. 3 syarat ni kena ada lah baru boleh jadi sahabat. Iaitu Ibn Hajar kata man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulama hadis dia kata man ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama tak? Tak sama. Pertama sekali, walau apapun definisi yang telah dikemukakan oleh ulama terdahulu dan terkemudian, hingga ke hari ini tidak ada seorang pun yang dapat menyatakan definisi sahabat Nabi secara komprehensif. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah atau Ulumul Hadis li Ibn Salah, karangan Abdurrahman Ibn Uthman Al-Shahrazuri, ulama Sunni yang hidup di kurun ke-7 Hijrah, penerbit Darul Fiqh, muka surat 293. Pengarang menulis, ikhtalafa ahlul ilmi fi anna sahabiyya man, telah berselisih ahli ilmu tentang siapakah gerangan sahabat. Kenapa? Ini disebabkan ada banyak masalah dalam pendefinisian sahabat. InsyaAllah video ini akan mengupas lebih lanjut. Fal ma'rufu min tariqati ahli hadis, yang terkenal ialah dari jalan ahli hadis, iaitu anna kulla muslimin ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa minas sahabah, bahawa setiap muslim yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia dari kalangan sahabat. Qala al-Bukhari fi sahihihi man sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimina fahuwa min ashabihi. Telah berkata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, barang siapa dari kalangan muslim yang menemani atau menjadi kawan Nabi SAW atau melihat baginda, maka ia adalah dari kalangan sahabat baginda. Jadi tanda tanya yang timbul di sini, adakah melihat Nabi SAW walaupun 1 jam boleh menjadikan seseorang itu soleh atau adil dalam dirinya atau tidak? Jika seseorang itu melihat Nabi, maka ia menjadi adil. Bagaimanakah dengan golongan munafik dan musyrikin? Realitinya ramai yang melihat baginda tidak membuatkan mereka menjadi mukmin. Kenapa Ahlu Sunnah memuliakan sahabat Nabi, sedangkan mereka ini manusia biasa? Barangkali Ahlu Sunnah tidak mengizinkan kritikan terhadap Nabi dikarenakan menjaga akhlak. Namun punca yang sebenar ialah Ahlu Sunnah mengangkat martabat sahabat Nabi dikarenakan golongan ini dianggap sumber syariat Islam. Dalam kitab Al-Baharul Muhit fi Usulil Fiqh, karangan Al-Zarkashi, jilid ke-4, penerbit Kementerian Agama Kuwait, cetakan pertama tahun 1988, muka surat 299. Pengarangnya menyatakan, faslu fi idalati sahabah, fasal pada menyatakan keadilan sahabat. Wa qala Imamul Haramain bil ijma', telah berkata Imam Al-Haramain iaitu Imam Al-Juwaini secara ijma', iaitu keadilan sahabat ialah ijma' di kalangan Ahlu Sunnah. Qala wa la'alla sababa fihi annahum naqalatu syari'ah, dan beliau berkata barangkali sebabnya ialah kerana mereka menukilkan syariat. Justru itu sahabat Nabi adalah sumber syariat Islam bagi Ahlu Sunnah, atau merekalah yang menukilkan sabda-sabda Nabi kepada umat. Ini disebabkan sunnah Nabi diambil daripada sahabat. Jadi inilah sebabnya Ahlu Sunnah mengangkat martabat sahabat Nabi dan tidak mengizinkan sesiapa pun mengkritik mereka walaupun mereka melakukan dosa. Sebarang dosa yang mereka lakukan dianggap perkara kecil.
Dalam kepercayaan Ahlussunnah, sahabat Nabi yang adil boleh melakukan dosa. Jika mereka melakukan maksiat, Allah akan membuatkan mereka bertaubat. Dalam kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh ulama besar Wahabi di zaman ini, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, jilid kedua, penerbit Darul Ibni Jauzi, cetakan ke-6 tahun 1421 Hijrah, muka surat 292. Pengarang menulis, wala syakka, tidak syak lagi, annahu hasala min ba'dihim sariqatun, terjadi di kalangan para sahabat perbuatan mencuri, wa syurbul khamarin wa qazfun wa zina bi ihsan wa zina bi ghairi ihsan, minum arak, qazaf, zina dengan ihsan dan zina dengan bukan ihsan. Namun kullu hadhihi al-ashya'u takunu maghmuratun fi janbi fadailil qaum wa mahasinihim. Setiap perbuatan ini, iaitu dosa-dosa sahabat Nabi, menjadi tenggelam di sisi fadilat suatu kaum dan kebaikan-kebaikan mereka. Wa ba'dhuha uqimu fihi al-hudud, sebahagian mereka telah dikenakan hukuman hudud, fayakunu kafarah, maka terjadilah penebusan. Justru itu perkara penting yang perlu diambil perhatian di sini ialah dalam akidah Ahlussunnah, segala dosa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dianggap tenggelam dalam fadilat-fadilat mereka, dan ada di antara mereka yang sudah menjalani hukum hudud. Ini juga bertentangan dengan hadis sahih Ahlussunnah. Di hari akhirat, para sahabat Nabi masih menjalani pembalasan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Misalnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari, penerbit Darul Ibni Kathir, cetakan pertama tahun 2002, muka surat 1633. Rasulullah SAW bersabda, yaridu alayya yaumal qiyamah rahtun min ashabi fayujlauna 'anil haud, akan datang di hadapanku kelak sekelompok sahabatku, tetapi kemudian mereka dihalau dari kolam al-haud. Fa aqulu ya rabbi ashabi, aku bertanya, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Fa yaqulu innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'daka innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Lalu dikatakan, kamu tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Sesungguhnya mereka telah murtad dan berpaling mundur ke belakang. Ibnu Manzur, salah seorang ahli bahasa Arab pada kurun ke-14 Masihi, menyatakan maksud murtad ini dalam kitabnya Lisanul Arab, penerbit Dar Sadir, Beirut, jilid ketiga, muka surat 133. Beliau menjelaskan makna riddah sebagai berikut. War-riddatu al-ismu minal irtidad. Riddah adalah kata nama dari perkataan irtidad. Wa fil hadithil qiyamah wal haud fayuqal. Dalam hadis tentang hari kiamat dan kolam al-haud dikatakan, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim. Dikatakan mereka murtad ke belakang, ai mutakhallifina an ba'dil wajibat, iaitu menyalahi dari sebahagian kewajipan atau tidak menunaikan perintah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahawa sahabat Nabi yang melakukan dosa tidak sempat bertaubat dan akhirnya mereka menerima pembalasan di hari kiamat. Mungkin ada yang menyatakan bahawa sahabat Nabi yang melakukan dosa telah Allah tetapkan hatinya untuk bertaubat berkat persahabatannya dengan Nabi. Namun pandangan ini juga bertentangan dengan hadis tadi bahawa ada sekelompok sahabat Nabi diseret ke neraka lantaran dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini bermakna dosa yang mereka lakukan itu terlalu berat sehingga dalam catatan sejarah para sahabat Nabi sanggup membunuh. Dalam perang Siffin misalnya, kira-kira 70,000 orang terbunuh apabila sahabat Nabi memerangi Khalifah Ali bin Abi Talib. Berasaskan hadis sahih, Nabi telah bersabda bahawa Ammar bin Yasir yang berada dalam pasukan Ali akan dibunuh oleh kelompok Fi'atul Baghiyah atau golongan pelampau. Ayuhal Amir, qatalna Ammar bin Yasir alladhi yaqulu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Maka diketahuilah bahawa kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Fi'atul Baghiyah dan Muawiyah juga adalah sahabat Nabi.
Salah satu kekeliruan yang timbul ialah Ahlussunnah menisbahkan keadilan kepada semua sahabat Nabi yang membawa maksud sahabat Nabi tidak berdusta ketika meriwayatkan hadis. Dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh karangan Al-Zarkashi jilid keempat cetakan pertama tahun 1988 muka surat 299 dalam fasal keadilan sahabat, dalam muka surat 301 pengarang menyatakan fa in qila athbattum al-idalata lis-sahabi mutlaqan faman as-sahabi qulna ikhtalafu fihi. Sekiranya kamu menyabitkan keadilan untuk sahabat secara mutlak, maka siapakah sahabat? Kami mengatakan, iaitu para ulama, berselisih pendapat tentangnya. Jadi definisi keadilan yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi oleh Ahlussunnah berada pada tempat perselisihan. Imam Al-Zarkashi bertanya siapakah gerangan sahabat. Dalam tulisan berikutnya beliau menyatakan, فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ مَنِ اجْتَمَعَ مُؤْمِنًا بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وَصُحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً رَوَى عَنْهُ أَوْ لَا. Maka ramai yang berpendapat bahawa orang yang beriman dengan Nabi SAW dan bersahabat dengan baginda walaupun satu ketika, sama ada meriwayatkan hadis daripada baginda atau tidak. Di dalam kitab Al-Mustafa min Ilmil Usul karangan Imam Al-Ghazali, tahqiq Dr. Hamzah bin Zuhair Hafiz, jilid kedua muka surat 450 di bawah tajuk Al-Aslu Tsani minal Usulil Mawhumati Qaulus Sahabi. Prinsip kedua, iaitu antara usul yang tidak jelas pandangan para sahabat Nabi. Di sini Imam Ghazali mengkritik tanggapan bahawa sahabat Nabi adalah sumber agama yang tidak maksum sebagai berikut. Waqad zahaba qaumun ila anna mazhaba sahabiyyi hujjatun mutlaqan. Telah berpendapat satu kaum bahawa mazhab sahabat atau pendapat sahabat adalah hujjah mutlak, iaitu segala pendapat sahabat-sahabat Nabi adalah hujjah bagi agama. Dalam muka surat berikutnya, pengarang menulis isu-isu prinsip berpegang dengan sahabat yang patut dipertikai. Wal kullu batilun indana fa inna may yajuzu alaihi al-ghalat was-sahwu wa lam tusbit ismatuhu anhu fala hujjata fi qawlihi. Dan semuanya batil bagi kita, kerana sesiapa pun boleh melakukan kesilapan dan menjadi lalai. Ia pula tidak terbukti maksum, maka ia bukanlah hujjah. Fa kaifa yuhtajju biqaulihim ma'a jawazil khata'? Bagaimana mereka boleh dijadikan hujjah apabila mereka boleh melakukan kesalahan? Wa kaifa tudda'a ismatuhum min ghairi hujjatin mutawatirah? Bagaimana mereka didakwa sebagai maksum tanpa hujjah yang mutawatir? Wa kaifa yutasawwaru ismatu qaumin yajuzu alaihimil ikhtilaf? Dan bagaimana dapat dibayangkan kemaksuman satu pihak yang boleh berselisih faham? Wa kaifa yakhtaliful ma'sumani kaifa waqad ittafaqat as-sahabatu ala jawazi mukhalafati as-sahabah falam yunkir Abu Bakrin wa Umar ala man khalafahuma bil ijtihad. Bagaimanakah golongan yang dikatakan maksum saling berselisih pendapat? Bagaimanakah para sahabat bersepakat padahal para sahabat boleh menjadi saling bertentangan? Abu Bakar dan Umar juga tidak pernah menafikan bahawa mereka berdua berselisih dengan ijtihad. Ahlussunnah percaya bahawa semua sahabat Nabi adil dikarenakan mereka jujur dalam menukilkan hadis Nabi SAW. Namun dalam kitab Majmu' Rasail Al-Hafiz Al-Ala'i jilid pertama muka surat 283, pengarang menulis, innahu laisal ma'na bi'idalati kulli wahid minas sahabah annal ismata lahu thabitah wal ma'siyah alaihi mustahilah walakin al ma'na bihadza
anna riwayatahu maqbulah wa qawlahu musaddiqun wa la yahtaju ila tazkiyah kama yahtaju ghairuhu ilaiha. Keadilan setiap sahabat itu bukan bermakna terbukti kemaksuman pada diri mereka dan mustahil untuk mereka melakukan maksiat. Namun makna yang sebenar ialah riwayatnya diterima dan kata-katanya dibenarkan dan tiada keperluan untuk penyaringan sebagaimana orang lain. Pengertian ini bertentangan dengan Al-Quran. Tidakkah kita membaca Al-Quran bahawa Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Siapakah orang fasik dalam ayat tersebut? Bukalah kitab tafsir, nescaya kita akan temukan bahawa orang fasik itu adalah Walid bin Uqbah, seorang sahabat Nabi yang membawa berita tidak benar sehingga turun ayat tersebut. Yang kedua, mukminan bihi. Masa dia jumpa Nabi SAW, dia beriman dengan Nabi. Timbul persoalan di sini. Dari manakah kita mengetahui bahawa seseorang itu beriman? Sedangkan iman adalah urusan membenarkan dengan hati, mengucap dengan lidah dan beramal dengan anggota. Akan tetapi, golongan munafik menzahirkan keimanan dalam ucapan dan anggota, tetapi tidak membenarkan dengan hati. Oleh itu, siapakah yang dapat membaca hati manusia lalu mengeluarkan orang munafik dari kategori sahabat Nabi? Menurut beberapa keterangan, diketahuilah golongan munafik juga terdiri dari kalangan sahabat Nabi. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa karangan Ibn Taymiyah, jilid ke-7, penerbit Mujamma' Al-Malik Fahad, Saudi Arabia, tahun 2004, muka surat 469. Ibn Taymiyah menulis, Al-maqsudu bayanu kathrati ma fil Qur'an min zikril munafiqin wa awsafihim. Yang dimaksudkan ialah menjelaskan banyaknya orang munafik dan huraian mereka dalam Al-Quran. Wal munafiqun hum fi zahiri muslimun wa qad kana al munafiquna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaltazimuna ahkamal islami zahirata la siyama fi akhiril amri ma lam yaltazimhu kathirun minal munafiqin. Dan orang munafik secara zahirnya adalah orang-orang Islam. Sebelum itu, orang-orang munafik ada pada zaman Nabi. Mereka berpegang kepada ketetapan zahir Islam, terutama di penghujung urusan, selagi mana kebanyakan orang munafik tidak mematuhinya. Walihaza qala Huzaifatu bin al-Yaman wa kana min a'lami sahabati bi sifatil munafiqin wa a'yanihim wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad asarra ilaihi 'ama tabuka asma'a jama'atin minal munafiqin bi a'yanihim. Itulah sebabnya Huzaifah bin al-Yaman berkata, terdapat di kalangan sahabat Nabi yang paling terkenal mempunyai ciri-ciri kemunafikan dan pandangan mata mereka. Sementara itu, Nabi SAW menyatakan rahsia nama-nama mereka kepada Huzaifah pada tahun Perang Tabuk. Qala Huzaifatu radhiyallahu anhu, an-nifaqul yawma aktharu minhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah berkata, kemunafikan hari ini lebih besar daripada zaman Rasulullah. Wa fi riwayah kanu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirrunahu wal yawma yuzhirunahu. Dalam riwayat menyatakan mereka merahsiakannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada hari ini mereka menzahirkannya. Wa zakara al-Bukhari fi sahihihi an Ibni Abi Mulaikah qala adraktu salasina min ashabi Muhammad
kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya daripada Ibni Abi Mulaikah yang berkata, aku mengetahui 30 orang dari kalangan para sahabat Nabi, kesemuanya mereka takut akan kemunafikan atas diri sendiri. Wa qad akhbarallahu 'anil munafiqina annahum yusalluna wa yazakkuna wa annahu la yuqbal dzalika minhum. Telah Allah kabarkan kepada orang munafik bahawa mereka solat dan menunaikan zakat, namun Allah tidak menerima ibadah daripada mereka itu. Wa qala ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Firman Allah, sesungguhnya orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap Allah, dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka riak kepada manusia, dan mereka pula tidak mengingati Allah melainkan sedikit sekali. Jelas di sini Syekh Ibn Taymiyah mengisyaratkan bahawa solat orang munafik tidak menunjukkan keimanan. Wa qala ta'ala, qul anfiqu taw'an aw karhan la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah, dermakanlah harta kamu, sama ada dengan sukarela atau kerana terpaksa, tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu, kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma-derma mereka, melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan kerana mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dalam keadaan malas. Mereka pula tidak mendermakan hartanya, melainkan dengan perasaan benci. Waqad kanu yashhaduna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maghaziyahu kama syahida Abdullah bin Ubay ibn Salul wa ghairuhu minal munafiqin al-ghazwatan allati qala fiha Abdullah bin Ubay. Dan mereka turut serta bersama Nabi dalam peperangan, sebagaimana Abdullah bin Abi ibn Salul dan orang munafik lain bersama-sama dalam peperangan pertempuran, termasuklah Abdullah ibn Ubay. La in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat akan mengusir keluar dari Madinah. Wa akhbara bizalika Zaid bin Arqam an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kazzabahu qaumun hatta anzalallahu Qur'ana bitasdiqih. Yang memberikan kabar demikian itu Zaid bin Arqam kepada Nabi, dan didustakan oleh kaum sehinggalah Allah menurunkan ayat Al-Quran membenarkannya. Wal maqsudu anna an-nasa yanqasimuna fil haqiqati ila mu'minin wa munafiqin kafirin fil batini ma'a kaunihi musliman fi zahiri. Yang dimaksudkan ialah manusia terbahagi secara realitinya kepada mukmin dan munafik, kafir dalam batin, dalam masa yang sama muslim pada zahir. Justru itu, tidak ada sesiapa pun yang dapat mengeluarkan orang munafik dari definisi sahabat, kerana sifat munafik tidak dapat dilihat dan tersembunyi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, jilid pertama, penerbit Darul Minhaj, muka surat 456, pengarang menulis, فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ تُعَرِّفُكَ خَطَرَ الْأَمْرِ بِسَبَبِ دَقَائِقِ النِّفَاقِ وَالشِّرْكِ الْخَفِي وَأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ مِنْهُ. Riwayat menjelaskan kepada anda tentang bahayanya perkara ini kerana perincian kemunafikan dan syirik tersembunyi, bahawa ia tidak menjadikan seseorang itu beriman dikarenakan demikian. Hatta kana Umar bin Al-Khattab yas'alu Huzaifah an nafsihi wa annahu hal zukira fil munafiqin
sehingga Umar Al-Khattab bertanya kepada Huzaifah tentang dirinya, adakah ia termasuk dalam senarai orang munafik. Ini jelas menunjukkan sahabat Nabi sendiri tidak tahu apakah mereka tergolong dalam puak munafik. Kesimpulannya, para ulama Ahlussunnah cuba sedaya upaya membuat definisi sahabat Nabi, namun tidak ada satu pun yang komprehensif dan terlepas dari kritikan-kritikan. Dengan itu diketahuilah bahawa mereka juga adalah manusia biasa. Ada yang mulia kerana bertakwa dan ada yang diazab kerana melakukan dosa.